Baik, Auda, kembali kita bersama lagi di Rampai Pagi setelah kita mengikuti satu package program yang kita bawakan sebentar tadi. Ya, baik. Seperti yang telah pun kami janjikan bersama Auda, kita pada pagi ini bersama dalam segmen Sayang Anak Babu Babah. Ya, kali ini membawakan tajuknya Celik Huruf, Bukan Minda Kepentingan Membaca. Dua orang narasumber yang kita bawa ke studio Rampai Pagi pada pagi ini, Mahirah. Betul, Is. Jadi bersama dengan kita pada pagi ini sudah pun kita bawakan di sebelah sisi kiri saya, iaitu bersama dengan Puan Mila Adriana binti Haji Aliuddin, merupakan pakar pemulihan pertuturan dan bahasa, dan juga bersama dengan Puan Mila pada pagi ini, iaitu bersama dengan Yang Mulia Puan Khairunisa binti Yaakob, merupakan jurupulih pertuturan dan bahasa. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya. Apa kabar pada pagi ini? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Ya. Baik, alhamdulillah. Baik, nampaknya menarik sekali buku-buku yang disediakan di sana. Nanti apakah yang akan dijelaskan oleh tetamu kita pada pagi ini, Mahirah, mengenai dengan tajuk yang telah dibawakan ya Puan, iaitu Celik Huruf, Bukan Minda Kepentingan Membaca ini. Jadi mungkin sebagai mukadimahnya apa yang ingin disampaikan, mungkin siapa agaknya ni, mungkin Puan Mila yang akan menyampaikan dulu, dan kita ingin terus saja, apakah kepentingan membaca bagi kanak-kanak ini, Puan? Ya, silakan. Thank you very much. So banyak sebenarnya kepentingan untuk membaca ni. Okay. So pembacaan ni kebanyakannya kita ni, a lot of people fikir untuk membaca the perkataan saja supaya ia lebih pandai kalau sekolah. Betul. Okay. Tapi sebenarnya it's beyond daripada mengenal huruf saja. Dari huruf kita ni boleh mendengar bunyi. Dari bunyi kita ni boleh membaca, mengeja. Dan dari membaca buku kita ni boleh mengembangkan ilmu kita ni kepada benda-benda yang indah dapat kita ni experience di negara kita ni sendiri. Things like salji, things like kereta api, benda-benda ni ada di negara kita ni, tapi kita ni boleh explore melalui buku. Kita ni boleh mengenali seasons melalui buku. Tidak payah kita ni keluar negeri. Dengan membaca kita ni sudah dapat gambaran di luar sana. Also buku ni ia sebagai step forward untuk ilmu yang akan datang. Okay. So lagi awal kita ni buka minat anak kita ni terhadap buku, lagi mudah dan lebih kerap diorang mengagar buku untuk mengenali ilmu-ilmu yang ada di luar sana. So that's why buku ini penting. Betul. Betul. Jadi alhamdulillah tu mengenai dengan kepentingan membaca bagi kanak-kanak. Tapi kalau kita boleh tahu juga ni Puan, pada umur berapa ni kanak-kanak ni boleh mula membaca buku? So sebenarnya umur boleh start dari dorang damit lagi. Sejak bayi pun boleh kita ni perkenalkan buku yang lebih mudah untuk dorang mainlah dengan. So contohnya yang sini senang dipegang, ada bunyi-bunyi. Kan buku ini bukan untuk membaca huruf saja, tapi sebenarnya untuk ni membilak muka surat. Ni pun kirakan aktiviti membaca tu kena perkenalkanlah melihat gambar yang berwarna-warni, sama ada benda tekstur untuk dorang pegang and sentuh. So itu kirakan experience pengalaman membacalah. Kalau bukan masa bayi, bila dorang sudah ada develop dorang punya perhatian bersama, di mana dorang kalau kita ni tunjuk, dorang melihat, ready sudah tu untuk membaca buku juga. So kalau kita ni tunjuk, dorang melihat, cakap-cakap sikit bersama dorang. So sebenarnya umur yang dari awal sudahlah boleh diperkenalkan. So ini another one, nursery rhyme, Row Row Your Boat. So kita ni boleh bernyanyi bersama-sama while menunjuk buku ni. Jika kita ni perhatikan Puan, mungkin usia mungkin di bawah 1 tahun pun boleh. 1 tahun yang baru mengenalkan gambar dan juga warna pun apatah lagi kan. Jika kita ni perhatikan Auda tadi, dan mungkin penonton kita ni di luar sana ada yang tertanya-tanya, adakah tunya buku tu dijualnya di kedai-kedai buku ataupun macam mana tu?
InsyaAllah ada. Atau tu buat sendiri? Bis kita buat sendiri? Ada buku yang kami buat sendiri. Itu very specific untuk kanak-kanak yang memerlukan pengkhususan dalam sesuatu ilmu. Tapi yang buku boleh cuma tak, Puan? Ya, kalau yang, dapat yang tadi, secara yang dekat. tadi. Yang ini. Tapi yang ni sebenarnya ada berjual di Brunei. Di negara kita ni ada berjual. Cuma kita ni terpaksa mencarilah, kita ni cari. Ya. So yang paling bagus is kalau macam ada pesta-pesta buku, because ada banyak company yang bukan dalam negeri sahaja tapi dari luar negeri. That's the time you go and you dapatkanlah buku-buku ni. Saya selalunya kalau bercuti ke luar negeri, yang paling penting buku. Paling penting buku. Luggage tu mesti ada space untuk buku. Seperti kita ni tahu kan, negara kita ni bukan mudah kan untuk mendapatkan buku-buku macam ni. So di mana ada kesempatan di sanalah kita ni cari. Ya, jadi kalau kita melihat tekstur daripada buku ini diperbuat daripada kain, di dalamnya ada macam plastik tu. Plastik. Jadi kadang-kadang kanak-kanak ni tertumpu kepada apa yang kita ni sentuhan itu di samping membaca ni kita ni dengan warnanya lagi. Jadi ini sedikit sebanyak dapat menarik perhatian warna-warnanya juga menarik dapat menarik perhatian. Betul. Amat tertarik sekali jika anak-anak yang di bawah 1 tahun. Betul. Ya, Mahira. Jadi kalau kita melihat secara lebih dekatlah inilah buku yang kita maksudkan. Jadi biasanya mungkin dapat menerangkan lebih lanjut lagi kalau melihat daripada buku ini, macam mana ni kalau para ibu bapa khususnya untuk mengajar anak-anak untuk membaca buku yang begini. So buku-buku yang macam ni indah semestinya kita ni pakai dan kita ni baca sahaja. So kalau kita ni lihat buku ni, ia ada gambar kan. So gambar itu kita ni explore sama-sama. Kita ni cakap, oh bukan bola saja. Kita ni boleh cakap, oh bola tu warnanya hitam dan putih. Oh bola ni bulat. Kadang-kadang ada yang damit, ada yang basar, ada yang bujur. Kita ni boleh tandang, kita ni boleh tangkap, kita ni boleh tapuk. So dengan sedikit sahaja, kita ni sudah boleh explore banyak perkataan. Betul. So this is the thing yang mesti kita ni pakailah gambar-gambaran ni. Dan semestinya kita ni membeli bola yang macam mana ni. Dari gambaran ni sudah kita ni tahu, and kita ni boleh ajar anak kita ni, dan kita ni bagi tahu macam-macam perkataan so that they can explore. Ni untuk main bola di padang, ni untuk main di tennis court. So you can talk more depending on tahap umur anak tu lah. Kalau anak tu masih damit, so 1 patah atau 2 patah perkataan. But kalau anak tu sudah besar, because they still suka, then we can cakap lebih banyak lagi mengenai gambar-gambar itu. So macam di negara kita ni ada jirafah kan, but we can still talk. Ni lehernya panjang. Tahu jirafah suka makan apa? Apa? Buah, pandainya. Apa rasa lidahnya? Coba kita ni rasa, apa rasanya? Jadi kita ni harus menceritakan, bercerita untuk menyampaikan sesuatu Puan So ilmu itu indah terstop pada gambar sahaja. Betul. So ilmu itu ia terbantu dengan orang yang mengajar anak itu. Kalau orang yang mengajar itu ilmunya anda banyak, jadi penyampaiannya anda banyak. So orang yang mengajar itu harus lebih peka, harus lebih banyak pengetahuan supaya ia dapat menyampaikan ilmu itu dengan lebih baik kepada anak yang diajar itulah. Dan tepat. Betul. Dan kalau kita melihat yang mana bentuk-bentuk bukuan ni pun pada Puan Khairunisa memang juga ada perbezaan. Mungkin dapat mengongsikan sedikitlah berkenaan. Yang ini bukunya agak berbeza Puan Puan Khairunisa. So tadi yang ada dapat disentuh ada bunyi, yang Puan Mila punya ada banyak gambar. This one pun ada gambar, tapi pada satu halaman itu satu gambar, dan ada sensori juga lah dapat disentuh. So ini untuk yang awal-awal mula membaca, kita ni komen apa yang ada, apa yang diorang nampak, apa yang diorang rasa. Tapi kalau kita ni mungkin meningkat kemahirannya, anak itu dapat
ikut cerita, kita ni boleh follow yang lebih kompleks lagi lah, yang mempunyai lebih banyak teks and then ikut jalan cerita. Ni awalnya kerbau tu macam mana, and then lepas tu apa ia buat, and then seterusnya lah, yang banyak lagi yang dapat dikomen and diceritakan dalam gambar tu. Lebih banyak informasi lah. This is where kita ni berkongsi informasi dengan anak. Betul. So yang pentingnya orang yang menemani anak tu lah. Betul. Cara penyampaiannya. Penyampaiannya, khususnya daripada para ibu bapa juga ya, memainkan peranan penting dalam merangsang anak-anak ini untuk berkomunikasi dengan kita ni dengan menggunakan bukuan ni. Dan kalau kita melihat juga sekarang ini kan sebenarnya penting untuk kita ni mendedahkan buku secara fizikal. Sekarang ini pun cabarannya barangkali dari segi alat peranti ataupun melalui digital. Jadi macam mana dia untuk kalau melihat daripada perbezaan dari segi perkembangan otak kanak-kanak dari segi membaca ni, mana yang lebih sesuai sebetulnya? This is a very interesting question because saya baru membaca paper research kemarin yang kena kongsikan oleh ahli keluarga, di mana di negeri barat Norway, diorang menggunakan digitalization of books di kalangan kanak-kanak, and they've started it 10 tahun sudah. Okay, so when they compare dari 10 tahun yang lalu ke sekarang, there is penurunan daripada pencapaian kanak-kanak bila di compare sebelum digitalization to digitalization. So now the country is balik ke paper base instead of digitalization. Because kalau paper base, ia it's the hope that dia boleh explore lebih banyak, lebih baik lagi dalam pembelajaran kanak-kanak daripada gunakan digitalization. So the digital the research says kanak-kanak itu punya perhatian makin short, they payah untuk fokus, so learning is difficult. Kanak-kanak itu sendiri membagi tahu buku is easier daripada digitalized material. So we go back to books, we go back to basic, we go back to benda yang boleh mendorong kanak-kanak untuk belajar dengan lebih baik. It's not like kita ni dah boleh pakai benda digital, boleh, tapi kita ni berpada-padalah menggunakannya, menggunakan tahap umur anak itu, seperti yang di di advice oleh WHO dan Kementerian Kesihatan lah. Jika kita berbalik pada tajuk kita, ia membuka minda ya bagi anak-anak. Ya, antara tadi rakan saya Mahirah pun sudah menanyakan beza antara digital dengan secara fizikal buku yang disampaikan. Ya. Jelas sekali bagi kita ni. Ini bukan pertanyaan tetapi untuk lebih rincinya lagi ya kepada ibu bapa khususnya ataupun penjaga. Jadi penyampaian kita ni secara fizikal itu lebih orang lebih ke hati diorang. Betul. Dapat disentuh dan dia dapat dipelbagaikan. Kembali lagi macam contohnya buku yang ada yang sangat unik ini. Ini kali pertama saya melihat sebetulnya. Betul. Jadi kalau kita melihat memang sesuai untuk saya peringkat yakin umur mereka barangkali. akan sangat berminat sekali dengan penyampaian begini. Betul sekali. Sangat kreatif. Ini siapa punya idea ni? Memang ada banyak berjual. Ada berjual. Okay. There's another book yang kami dah bawa. If ibu bapa di sana suka akan material yang macam mana, there's a book yang kita ni pakai untuk dalam bilik air, bila mandi. Betul. So kalau kita ni pakai dan kita ni taruh air di sana, and then gambar itu timbul. So it actually attracts dan mengajar anak itu untuk berinteraksi semasa mandi dalam bilik air. So it can mengajar bis orang cara memberus gigi, benda-benda yang boleh floating dalam air, menggunakan jamban. So buku-buku yang macam itu khusus untuk bilik air ada. Ada berjual di negara kita ni jual. Ada. Okay. Jadi kalau kita melihat dalam banyak-banyak buku yang disediakan, apa sesuainya buku yang paling sesuai bagi kanak-kanak mungkin dapat dikongsikan Puan? So kalau bayi yang buku sensorian ni yang awalan ni, so buku yang macam ni is also sesuai because ia macam hide and seek. Kita ni boleh buka the flap because ia macam bertapak kan peekaboo. Apa tu tadi? Nampak? Jadi cara penyampaian itu paling penting. Kreatif. Betul.
So this is another one for kanak-kanak. So you notice kalau yang untuk kanak-kanak, ia indah terlampau cluttered, dia terlampau banyak gambar. Betul. So kalau memilih buku untuk kanak-kanak, gambar yang jelas. Tapi indah terlampau banyak. Yeah, that's for babies. Okay. But untuk kanak-kanak yang lebih besar, do you want to show this? This one is an interactive book, kami panggil. Okay. Interactive book ni you can main bersama buku ni. Dapat digerakkan. Okay. You turn the page and then di sini is like 5, 4, 3, 2, 1, blast off. So kita ni berinteraksi dengan buku. Ya. Dan kita ni also mengajar yang ni going to space. Ada thruster going to space. Yay! Tapi dorang yang menggerakkan. Are you ready? Do you want to go to space? Siapa dulu? Mila dulu or you dulu? And so you are interacting with the book. Okay. This is another interactive book. Tapi ini buku yang ada bunyi. Okay. Look, it's a tractor. I can hear. Ini untuk kanak-kanak yang ada masalah pendengaran, this is quite good. So ini engine-nya. Oh, press di sini. Engine. So di press untuk engine. Are you ready? Press. Start. Engine start. And then you can turn. So you notice kalau ia lakat damit, you don't have to banyak cakap. So you go like, oh, tracks. Come on, press. Tracks. So you can simple. Okay. But kalau anak itu sudah besar, you can go and say, can you buat bunyi? Apa bunyinya ni? Bucket? It's a bucket. Oh, we call it a scoop. You can tukar lagi apa lagi namanya. Oh, ni scoop ni. Scoop ni untuk apa? Oh, untuk gali. Menggali rupanya. Lepas tu simpan ke mana? So you notice cara kita ni menggunakan buku atau buku yang sama, cara berbeza pada umur yang berbeza. Betul. Same book, many ways. Betul. Jadi kalau memang kanak-kanak pun memang teruja dengan buku tersebut. Kita ni pun sebagai yang dewasa ni pun juga turut menarik sebab perhatian kita ni sebenarnya. Sebab kita ni bukan Gen Z, Ya, betul. Kita tidak pernah. Jadi kita ni macam melihat, kita ni pula jadi kanak-kanak. Because zaman kita ni kali dah berapa banyak lah. Dah banyak. Cuma so, bacaan. So bila ada yang pendedahan yang macam ni, we are actually excited. Ani, this is a good one too. Okay. Ready? Wow! So fun! Oh, there's another dinosaur. Ready? Steady? Wow! So you can say things like this lah. Oh, you can say, bye-bye dinosaur. Bye-bye. Oh, you want another one? Wow! So buku yang macam ni is really good. But this book kami dah recommend for children di bawah 1 tahun. Sebab it is hard. And it's also mudah ditariknya. Dan ia mudah kuyak. Kanak-kanak biasanya di bawah 1 tahun dia suka menggigit. So di bawah 1 tahun yang material ataupun yang macam mana kalau digigitnya indah rusak. So this is easier. Senang also untuk membuka because tangan dorang masih belum good dapat with So these are buku yang lebih sesuai untuk kanak-kanak. Tapi kalau ia sudah besar, we can use buku yang macam mana? You explain. So buku ini pun interesting lah. Ya ada mencari barang juga, ada efek-efeknya. Kalau kita masukkan ini, kita ni boleh mencari binatangnya. Mana krokodil? Mungkin dapat di di mana tikusnya. So, ia boleh highlight lah apa yang kita ni cakapkan itu. And terus menjadi praktis lah bahasa tu. Kita ni bertanya, dorang mencari.
So setiap muka surat itu ada binatang lain lagi yang akan dicari. Oops. So ni kalau yang buku cuma ni puan biasanya sesuai untuk yang berumur Berapa tahun tu? Yang ni kalau ia lakat damit pun yang boleh tapi dengan pengawasan. Yes. Pengawasan daripada ibu bapa. Tapi kalau ia sudah besar dalam umur 3 tahun ataupun 2 tahun setengah, keseorang ada kontrol sudah. Diorang yang kontrol, kita ni yang komen. Diorang mula kreatif yang mencari. Dan anda payah pakai just jalan cerita yang dalam buku. Kita ni boleh create cerita kita ni sendiri. Betul, betul. Ya, jadi itulah sebenarnya kalau kita lihat sekarang ya Is, buku bacaan untuk kanak-kanak semakin dia tadi pelbagai. Ada saja buku-buku yang biasanya kan buku bergambar dengan perkataan sahaja. Tapi sekarang ini dengan menggunakan kain yang lembut, ya, dengan kepelbagaian jenis buku itu ada bunyinya dan juga deria rasanya. Jadi memang sesuai untuk peringkat yang damit, anak-anak damit. Macam tadi ada ujo Mahirah ya, buku macam fikir 3D gitu yang tadi terus wujud dan juga seumpamanya contoh yang sekarang ini kan. Jadi Ketani belum Ketani Indah dapat menerimalah Mahirah ya sebagai ada yang mengatakan kalau buku pada saat ini Indah relevan untuk Ketani di zaman ini. Sebetulnya ia sangat relevan dan masih lagi diguna pakai, bahkan kalau Ketani lebih kreatif, maka kalau Ketani dedahkan kepada anak-anak Ketani, mereka akan menjadi insan yang jauh lebih kreatif. Betul. Jadi kalau seperti dapat kita saksikan, mungkin kanak-kanak mungkin anak-anak damit memang suka lah ya betul. melihat bukuan ya. Sampai mungkin banyak yang bertanya di mana untuk mendapatkannya ni. Habis kita boleh berkunjung ke kedai-kedai buku dan kita yakin di sana akan membekalkan lebih banyak lagi buku-buku yang kreatif ya. Betul-betul ya. Especially ni cuti sekolah kan, banyak ibu bapa yang bercuti, kunjungilah buku bookstore. And find your books di sana. Jadi kita masih ada 3 minit lagi Puan. Apa yang ingin dikongsikan bersama ni? Mungkin Puan Khairunisa sendiri, apa yang ingin dikongsikan? Yang paling penting bagi saya is bila kita ni cakap pasal membaca bagi kanak-kanak ni, bukannya kita ni harapkan anak itu membaca banar-banar, tapi indongnya mendengani, menemani, membuat membaca ni aktiviti yang menyeronokkan. Kita ni menceritakan, kita ni mengaitkan dengan hidup kanak-kanak itu, and then kita ni komenlah dengan lebih lanjut lagi supaya ia punya minat itu mengembang, and then yang minatkan buku lah. Kalau dibandingkan ya, biasanya kalau dulu kan zaman-zaman Ketani lah, kami lah tu untuk penyampaian buku ini disampaikan sebelum tidur ya, bercerita. Jadi apakah perbezaan ataupun perbandingan sekarang ini dengan buku-buku yang ada sekarang ini lebih kreatif? Masih lagi boleh disampaikan. Our recommendation is 5 to 10 books, 5 ke 10 buku sebelum tidur. So rutin tidur ni bukan balaja naik tidur. Jangan dedahkan mereka dengan tadi orang skrin digital dan sebagainya ya. So rutin tidur ni start 2 jam sebelum tidur. So you wind down, you relax, you baca buku sama-sama, you berus gigi, you salam ahli keluarga. So the routine is actually panjang supaya diorang wind down, rehat, relax sebelum tidur. So it's mudah untuk diorang tidur. Kalau sebelum tidur diorang berlari and like what, and kita ni sudah tidur lama tu dikata anda tidur tu. Because the mind is still active. So rutin tidur kita ni gunakan buku is important. So kalau di rumah saya, I will tell the kids, everyone boleh dapat 5 buku. So tiap seorang dapat 5, and then yang dapat share we share. Yang sudah besar itu ia baca buku sendiri. So bila kita ni share, ada 3 orang 5 banyak tu. Tapi kadang-kadang belum habis sudah tidur. Itu kira macam botang esok lagi membaca buku itu. So what I want to say pasal buku ni is, Indah payah kita ni terlampau banyak membeli buku. Seperti yang kita ni lihat tadi itu, buku yang simple boleh dipelbagaikan throughout umur anak itu. So it's the creativity of ibu bapa menggunakan buku itu sewajarnya. Indah semestinya buku ni untuk kanak-kanak di bawah umur 1 tahun. Ini sampai 2 tahun setengah pun still good.
Betul, alhamdulillah ya. So lebih banyak kita ni pakai lebih bagus. Lebih banyak, lebih bagus. Betul sekali, baik. Terima kasih ya kita ucapkan kepada kedua tetamu kita pada pagi ini yang cukup orang memberi idea pada Tanis suatu fikiran yang baru pada pagi ini, walaupun dikhususkan untuk anak-anak, tetapi Tanis sebagai dewasa perlu mengetahuinya. Terima kasih. Kita ucapkan kepada Puan Mila Adriana binti Haji Aliuddin, merupakan pakar jurupulih pertuturan dan bahasa. Ya, dan juga bersama dengan Yang Mulia Puan Khairunisa binti Yaakob, jurupulih pertuturan dan bahasa. Terima kasih kita ucapkan sekali lagi, dan insya-Allah kita akan berjumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.